masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera untuk anda penonton setia Wanita hari ini. Hari ini 4 April bersamaan dengan 24 Ramadan. Macam mana agaknya Ramadan anda, persiapan anda? Kami doakan yang terbaik untuk anda. InsyaAllah pastinya ramai dah pun mula membuat pelbagai persiapan baju lah. Orang kata kasut lah, persiapan. Macam-macam lah. Sampai-sampai saya tarik awak jalan ni. Tarik awak jalan. Buat persiapan kasut, baju semua kena tengok yang bersesuaian. Betul lah. Janganlah macam kata saiz tak besar ke. Kan? Biarlah ukur baju daripada sendiri. Saya setuju. Saya setuju. Okey. Tapi kadang-kadang kalau cakap tentang persiapan ni, memang saya tarik awak ni ikut saya. Cakap tentang persiapan ni, orang tukar langsir baru. Tapi kalau hari raya ni, kebiasaannya orang paling suka dengan gubahan bunga. Betul. Dia menyerikan lagi lah orang kata rumah kita tu untuk menyambut kedatangan tetamu-tetamu sanak saudara. Hari ini kita nak bawakan satu kata kreativiti, idea untuk anda untuk kita mengubah bunga. Okey, kita nak kenalkan tetamu kita, Puan Zaila Abdul Hadi, atau mesra kita panggil Ibu lah. Ya, boleh. Ibu. Okey. Kadang-kadang kalau cakap tentang hari raya ni, ramai orang yang pilih bunga plastik sebab dia kata boleh tahan lama. Tapi kalau cakap tentang bunga hidup ni, dia memberi aura yang berbeza kan? Betul, betul. Dia macam terapi. Betul. Ibu cuba ibu boleh kongsikan ada beberapa jenis gubahan ni, mana yang sesuai untuk meja ke, rumah yang besar ke, rumah yang kecil ke, mungkin ibu boleh terus kongsikan sambil kita buat ni. Okey, yang ini untuk rumah yang luas lah. Bungalow lah. Letak kat corner. Kat cantik. corner. Ini untuk coffee table. Okey. Sweet kan colour dia kan? Sangat. Macam kasih aura meriah-meriah kan? Betul. Ini untuk macam kat foyer ada meja bulat. Kita letak ni. Kat foyer awak. Wow. Okey, Ibu dah dalam foyer tu, macam mana pula untuk mereka yang rumah dia cukup untuk 3 orang ni? Awak jangan guna ni lah, guna untuk apa tu, kecil, tabletop. Tapi walaupun rumah kita muat 3 orang je, kita suka juga yang macam ni. Boleh ke tak boleh saya? Boleh, kita boleh adjust, kita boleh minimizekan dia lah. Macam ni ada 5, mula kita nak 2 ke 3 batang ke. Kat sana kan nak lebih besar lagi yang situ. Okey. Saya suka bunga ni. Ni nampak cantik sangat. Ini bunga apa ni? Kala lili. Kala lili. Sebab warna dia berbeza kan? Betul. Kala ini macam daripada Holland lah kala-kala ni. Malaysia tak ada. Kejap nak kutip. Yang original ke bukan? Tak. Bukan. Tapi dia nampak macam kan? Macam betul. Kalau ini macam ni saya suka. Ini daripada Australia. Okey. Dia nampak ini tahan sikit lah. Cuma nak lap habuk je lah kan. Cantik sangat lah ni. Okey. Yang ni jom sama-sama tu kita buat sikit. Okey. Kita boleh buat sendiri ke tak boleh ni kalau bagi raya? Boleh. Semua orang boleh. Tapi macam mana pemilihan bunga tu Ibu? Kalau Cantiknya mungkin bunga bersesuaian dengan dekorasi rumah, macam mana kita yang ini kita pilih sebab ini kan hari raya. So dia macam percikkan. Lagi sekali Ibu? Percikkan. Awak tadi awak cakap sama dengan apa? Maksud dia? Percikkan bunga api. Bukan warna dia. Dekorasi rumah. Kalau saya tadi nak tukar. Boleh tak kalau nak bunga ni sama dengan warna baju? Dah tak nampak pula gambar. Kalau ambil gambar sedondon. Kita jangan mana? Mana belakang. Okay. Ni bunga apa ni? Cantik je bunga yang ni. Ini dia pelik sikit nak cakap. Nama dia susah. Kalau cantik kita nak beli, kita nak cakap macam mana Bu? Yang ini kita pilih pergi kat macam dekat apa tu, supplier ke baby. Bukan ni, bukan baby breath bukan. Dia pelik sikit nama dia tadi tu. Susah nak sebut nama tu. Okey, awak jangan percaya sangat. Itulah saya seram. Okey, tapi ini memang cantiklah bunga ni. Kadang-kadang saya rasa pemilihan bunga ni pun dia akan memberi dia akan memberi inspirasi dan juga gaya. Tapi nak tanya ibu, ini ulam ke? Bukan, ni kalau asparagus memang ulam, tapi memang nama dia asparagus. Nama dia asparagus. Jangan salah pula beli ya. Macam tu bolehlah. Ini memang pilih color. Alah manisnya. Color apa tu, color hari raya, tapi ni macam
French style lah dia punya arrangement. Sebab memang khas nak hantar WHI Gula-gulakan kan. saya ni. Manis kan? Ibu-ibu, tapi kalau masalah Fatin, bunga hidup ni dah macam lah kita manusia ni kan. Kadang-kadang kalau kita dah penat, kita pun drain out. Tapi kalau cakap tentang bunga hidup ni pula, dia mesti ada jangka masa hayatnya tu kan? Yes. Berapa lama dia boleh bertahan sebenarnya? Kalau dekat Malaysia ni kita punya cuaca kan panas kan? Macam 3 hari lah. Tapi 3 hari. Tapi pilih yang imported ni dia bertanam seminggu. Okey, cara kita nak menjaga dia macam mana Ibu? Kita nak macam mana? Kita ada flower food sebenarnya. Okey. Mungkin ada yang tak tahu, mungkin Ibu flower boleh food kongsikan ataupun tips ni. kita boleh campur bleach. Bleach. Rasa macam ada duri kat telinga. Bleach apa panggil bleach Tolong yang producer. anu baju tu, putihkan baju. okey. Letak dekat. Campur lemon sikit, campur gula sikit. Macam kacang-kacang macam campur air minuman. Jangan lupa pakai sarung tangan. campur kacang. Dia tahan lagi seminggu. Tahan seminggu. Tapi tak apalah. Kalau tengok sampai seminggu bosan pula tak apalah 3 hari cukup lah. Hari pertama sampai hari ketiga, hari keempat tutup rumah. Ataupun raya keempat tu kita orang kata biasa-biasa je lah. Okey. Tapi kadang-kadang kan Fatin, ada orang dia suka, saya suka lah kalau yang macam ni. Nak letak kat mana? Potpourri? Bukan potpourri. Saya kalau ada buat bunga mandi, ni, saya pergi kubur arwah kakak saya akan letak kat betul atas juga, ni. betul juga. Ibu, kadang-kadang kan bunga ni rupanya cantik. Kadang-kadang bau dia tu tak begitu menarik. Ada tak begitu? Ada yang bau memang berbau lah. Tapi kita kalau nak suka yang berbau wangi, kita pilih yang wangi. Tapi kita boleh buat macam ni. Renjes. Saya yang renjes awak sama. Banyak main lah Ibu. Okey Ibu. Itu lagu lain. Lain lah. Kalau lagu raya lah Fatin. Aduh, alah. Lagu lain Takkan tu. tidak Itu macam ada bau-bau nasi minyak gitu kan. Boleh. Kalau nak makan buka puasa saya boleh orderkan. Ibu ni bunga apa ni? Ni. Yang ini apa nama dia? Statis. Oh, ni bunga hidup. Bunga hidup. Ni semua hidup. Nampak macam tu kan? Jadi fahamlah kalau nak hantar bunga kat saya dengan Fatin yang macam ni lah Yang hidup. yang hidup. Dan yang begini-begini lah Kalau macam tapi ni boleh bunga hantar ni kat Rumah ada Faizah. rupa, ada harga tau. Dia mestilah kena ada harga kan Ibu kan? Kalau yang ini lagi cantik. Kalau mungkin kamera boleh fokus, namanya jangan tanya tapi namanya macam cantik betul. Nama dia Scabonia. Scabonia. Wangi tak? Tak ada bau. Okey. Tadi tak ingat, sekarang dah ingat. Okey. Ibu, tapi kalau macam penonton lah kan, macam kami ni, bukan kami tak pandai nak buat, tapi kadang-kadang kami takut kalau kami buat tak Takut jadi. terbeli bunga banyak pula. Mubazir. Bazir. Masih lagi berkesempatan kalau mungkin nak buat tempahan ke bagaimana? Boleh. Boleh. Okey, macam mana dan di mana boleh nak macam berinteraksi dengan Ibu? So IG kita Flower Thoughts Malaysia. Flower Thoughts. Nak contact number ke? Kita dah kongsikan dekat sini. Saya dah ingat. Ibu juga boleh hantar Boleh. apa ni untuk kalau kita nak buat ada apa hadiah ataupun bunga. Kita buat delivery terus. Baik. Kalau dapat macam ni, yang cantiknya Ataupun- tapi saya tak nak warna merah macam ni Fatin. Saya nak warna warna yang pink. soft-soft macam ni macam putih, bunga lili saya suka. Samalah. Dan juga kalau mungkin ini untuk dekorasi cantik. di rumah, kalau tak dapat pulang beraya di kampung, boleh hantar bunga je lah. Betul. Bunga dengan buah lah Buah lah. Hamper. Dengan kek ataupun ke raya ke kan? ke raya. Kalau macam ni kan basket macam ni kan. Ini buah-buahan. Ni kalau macam yang sakit kat hospital boleh Tak ada orang kita tahu dia diet, dia tak makan coklat kan. makan bunga. Kita bagilah buah-buahan. Betul. Tapi boleh tak pilih buah tu? Macam tak naklah macam buah ni, buah cepedak di luar pagar ke, tak nak. Kita nak buah macam buah tu lah, buah peach. Tapi kita pernah buat durian tau. Wow. Kita tak makan durian tau. Durian Musang King. Okey. Untuk peminat Musang Ada King kalau lah. tengok dekat IG ada Musang King. Okey. Alright. Okey, baik. Ibu nak tanya jugalah, Ibu ni balik raya mana? Balik raya kita kalau ikutkan Perak. Perak. Bila balik rayanya ni? Setengah. Baliknya dalam 2 hari raya kot. 2 hari Sebab raya. first hari raya tu anak-anak. Anak-anak. Okey. Ibu buatlah ucapan hari raya sikit untuk ahli keluarga. Silakan Ibu. Kepada kita bagi yang kita priority untuk orang tua lah kan. Mak-mak saudara, adik kakak-kakak lah, kakak kita, kakak, adik, minta maaf zahir dan batin, selamat hari raya semua. Bergembiralah di hari raya, jangan bersedih pula. Jangan bersedih sikit-sikit boleh lah Sebab kadang-kadang kita raya tahun ni mungkin berbeza-beza sikit kan. Ada yang tak ada kan. Ya, betul. Okey.
Tapi kalau cakap tentang hari raya ni ataupun bulan Ramadan, di penghujung Ramadan ni, apa yang kadang-kadang kita kejarkan selain daripada percutahan terakhir ni, ramai juga yang masa ni lah yang belum bayar zakat fitrah, nak bayar zakat. Saya pun belum bayar lagi. Lepas tu bulan untuk bersedekah dan sibuk tukar duit raya. Okey, dan kan? bercakap mengenai duit raya ni, kita nak juga lah untuk perincikan hari ini sebenarnya bagaimana pendekatan kita berkenaan dengan duit raya ni, pemahaman dan juga kekangan ekonomi sekarang ni. Adakah memerlukan kita untuk beri juga duit raya ataupun bagaimana untuk kita fahamkan mereka mengikut kemampuan lah. Saya suka sangatlah bunga ni. Saya rasa macam kalau pergi piknik-piknik boleh kita gantikan duit raya dengan bunga lah. Kita nak berehat dahulu seketika, hantar komen anda bagaimana anda rasa perlu ataupun tidak bagi duit raya ni. Tapi zakat tu ini kita tak bincangkan lah, itu wajib lah kan. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Ibu Bambai pun boleh. Bambai, selamat. Okey. Kita jumpa lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kak Gimbo, tu duit raya yang Papa bagi kan? Berapa Papa bagi? 100. 100? Banyak tu. Papa dapat berapa? Entahlah, 4 belum tengok lagi. Cepat. Tapi kenapa Gimbo dapat 100 je? Mungkin Papa silap ke? Tapi kakak pun dapat 100 juga. Kenapa kakak dapat 100 je? Kalau Gimbo tak apalah juga. Dia bukannya anak Papa pun. Tapi kan, kalau budak B40 macam Kenny, 100 tu banyak tau. Tapi kalau kakak, mana boleh 100 kan? Oops. Sorry. Kakak tak maksud nak cakap macam tu tau. Tapi, Papa memang tak suka anak perempuan macam kita ni. It's okay kalau... Isu duit raya ni bukan kalangan anak-anak. Kalangan anak-anak nak terima. Tapi kalangan ibu bapa ni dah pening kepala, sempat tukar ke tak sempat tukar kan. Kira bajet dan sebagainya. Tapi saya kira kalau cakap tentang duit raya ni Fatin, dia tak semestinya wajib. Saya kira itu adalah sebenarnya macam kita kategorikan sebagai apa Macam kita menghadiahkan ataupun sedekah lah. Saya rasa hadiah, bukan sedekah. Sebab dia dekat dalam kategori yang berbeza. Tapi kadang-kadang dia dah jadi macam trend. Jadi kalau kita tak bagi rasa bersalah dan sebagainya. Sampai kan kadang-kadang ada orang dia tak nak balik kampung sebab dia tak mampu nak bagi duit raya kepada ahli keluarga dia. Ini yang kita tak nak berlaku. Dan ini juga yang kami nak kongsikan hari ini tentang perbezaan antara sedekah, zakat dan juga duit raya dalam perbincangan kita. Ya, dan kita nak bersama dengan perunding motivasi kita hari ini bagi memperincikan berkenaan ketiga-tiga apa perbezaan, apa kepentingannya. Mungkin fahaman kita berbeza-beza mengikut kemampuan masing-masing. Kita nak perkenalkan Bro Amin Idris kita. Ya, apa khabar? Serba putih hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat, Ini je yang sempat nak saut tadi. Dah dengar khabar baju raya 12 pasang. Memang tak ada. Okey Amin. Amin mungkin boleh kongsikanlah juga kan kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun kita terkeliru antara sedekah, zakat dan juga duit raya ni. Contohnya kalau bulan Ramadan ni kita tahu ramai orang yang memang berlumba-lumba untuk menunaikan sedekah. Tapi kadang-kadang ramai juga yang kita itulah kita khilaf kita kan. Oh ini sedekah ni, dia ingat sedekah ni sama dengan zakat. Dan kadang-kadang dia fikir bagi duit raya itu consider sedekah. Tapi kalau ikutkan ada kategori-kategori penerima dalam setiap kategori ni. Okey, dia gini. Di dalam Islam pertama memang Nabi ni sangat pemurah. Dalam hadis Nabi sebut ajwadan nas. Nabi ni cukup pemurah pada manusia. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kemuncak pemurah Nabi di bulan Ramadan. Dan Nabi punya pemurah ni bagaikan mirih mursalah, bagaikan angin yang berlalu. Punya tak berkira. Okey. Cuma sedekah ni ada dua. Pertama sedekah sunat, kedua sedekah wajib. Okey, sedekah wajib ni, sedekah sunat ni yang kita bagi ke orang, kita bagi duit raya. Ini sedekah sunat. Okey, dia sedekah wajib ni adalah zakat. Zakat pula dia ada dua jenis. Satu zakat harta. Kita panggil zakat pendapatan. Yang ni hanya orang yang mencukupi syarat maka dia kena bayar. Orang yang tak cukup haul lah. Yang tak cukup syarat tak bayar. Yang kedua orang Melayu panggil zakat badan. Which is namanya zakat fitrah sebenarnya. Kenapa orang Melayu panggil zakat badan? Sebab dia wajib pada semua orang.
Dalam hadis Nabi sebut farada zakat al-fitr min Ramadan 'ala nas. Diwajibkan zakat fitrah ni kepada semua manusia di bulan Ramadan. Dan dalam hadis tu Nabi sebut ala kulli hurrin atau abdin, dan dia wajib kepada orang yang bebas maupun seorang hamba. Kemudian zakarin wa untha, kepada lelaki dan wanita di kalangan muslimin. Semua orang wajib zakat fitrah ni. Cuma maksud wajib tu ialah pertama orang yang pertama dia mampulah. Mampu tu bila kata miskin, kalau maksud miskin, zakat fitrah dengan zakat harta lain tau. Zakat harta ni dia ada haul dia. Zakat fitrah ni maksud miskin berbeza sikit. Contoh, orang tu miskin. Dia punya pendapatan tak banyak. Tapi setelah dia tolak semua pendapatan nafkah untuk isteri, anak-anak semua kan, ada lebihan. Orang tu wajib bayar zakat walaupun dia miskin. Nampak beza zakat fitrah dengan zakat harta. Orang kita ni alhamdulillah bagus Ramadan, dia bagi sumbangan kepada Palestin. Dia bagi sumbangan pada anak yatim, dia sedekah pada masjid. Tup zakat fitrah tak bayar. Nampak tak? Lagi haru, hutang orang tak payah. Itu berlaku. Itu nak tanya tu. Kan? Tanya sekarang. Boleh tanya. Silakan. Tapi sekarang dah clear maksud zakat ni sedekah apa, zakat terbagi pada dua dan sedekah ada wajib ada sunat. Okey. Clear? Dan kebiasaannya duit raya tu kita hadiahkan. Okey. Sebenarnya duit raya juga adalah sedekah juga. Cuma kita panggil duit raya. Dan bila kita bagi duit raya dengan niat sedekah kita dapat pahala. Cumanya orang Melayu kita, orang Malaysia lah khususnya, dia lebih beria bagi duit raya. Bila Ramadan dia sedekah tapi tak semeriah hari raya. Sebenarnya pahala untuk kita sedekah lagi banyak bulan Ramadan. Bagi duit raya dapat pahala. Tapi lagi berganda bulan Ramadan. Tu Ustaz Hanafi pesan kalau boleh bagi duit raya pada bulan Ramadan. Saya setuju. Setuju sangat. Okey, kalau kita nak cakap pasal sedekah ni kan Fatin dan juga hutang. Kadang-kadang ada orang dalam bulan Ramadan ni baguslah kan, dia ada niat nak bersedekah. Tapi kadang-kadang kita ni manusia ada khilaf. Kita kan dia terlupa. Dia ada hutang sesama kawan dia. Dia lupa pasal hutang dengan kawan tu, dia tak bayar lagi. Saya tak bayarlah kat awak. Tak bayar lagi hutang kat kawan. Tapi saya sibuk sedekah. Saya beli baju raya berpasang-pasang. dia manjang kan. Tapi kalau macam tu, mana yang harus didahulukan sebenarnya? Sedekah ke ataupun selesaikan hutang dahulu sesama manusia? Dia ada dua isu situ. Pertama, kau sedekah, lepas tu kau main dan zakat. Dan sedekah. Isu kedua ialah mana lagi utama? Bayar hutang ke sedekah? Kita kena ingat ada hadis Nabi enggan mensolat jenazahkan seorang yang dah meninggal kerana dia tak satu hutang. Nabi suruh orang lain solat jenazahkan dia. Selagi mana tak selesai hutang, selagi itulah Nabi takkan solat jenazahkan dia. Bahkan ada hadis lain Nabi sebut roh tu tergantung kerana hutang dia tak bayar. Nak sebut betapa keutamaan membayar hutang. So kepada sahabat-sahabat semua, sebelum nak beli baju raya ke apa benda, settle hutang dulu. Betul. Kan? Kalau tak boleh settle semua pun, jangan buat tak peduli langsung. Betul. Bayar sikit-sikit pun tak apa. Sejuk hati orang yang bagi hutang kan. Ni tak, masa nak berhutang tu, kita tak sempat tengok notification. Dah sampai mesejnya. Betul. Tapi bila kita nak minta hutang, tak balas. Blue tick lagi. Blue tick je. Kalau blue tick Kalau blue tick, belum lagi bila tengok, kenapa tak ada profile picture? Kenapa block rupanya? Betul-betul. Ini sebenarnya kena jaga sensitivity jugalah kan. Kalau kita tak mampu nak bayar semua, tapi kita fikir juga orang yang memberi hutang tu bukan senang sangat pun. Dia nak menyelesaikan masalah. Dia nak kumpul duit tu masalah. bukan senang kerja penat dia kerja. Siang malam pagi kita petang Malaysia ni, kita bertembung dengan di antara adat dan ibadat. Okey, saya tak kata semua adat tu salah. Sebab kalau ikutkan sunnah, hari raya ni kalau kita pergi ke tanah-tanah Arab ataupun negara-negara Eropah yang minoriti Muslim kan, raya mereka satu hari je. Hari pertama tu meriah kau-kau. Betul. Dan memang sunnah pun kita diharamkan berpuasa pada Syawal pertama. Jangan nak buat soleh sangatlah. Aku puasa ini tak boleh kan. Orang ajak makan tak Hari nak. pertama wajib kita diharamkan puasa. Intermittent fasting boleh kan? Intermittent fasting boleh. Itu kira tak ada intermittentnya raya. Nak pelampau rasa intermittent kan. Sanggup Jangan harap dia takkan tahan punya kan. So, kenapa? Sebab kita diperintahkan untuk bergembira. Hari lain, bila hari kedua, ketiga, dah back to normal, dia start puasa 6 lah. Kita Malaysia, puasa kita raya bukan sebulan. Selagi mana tak masuk raya haji, selagi itulah
Aidilfitri. Assalamualaikum manjang rumah. Assalamualaikum manjang. Kadang-kadang lajak open house pun lajak. Lajak open house sampai Zulkaidah, Zulhijjah. Raya kan sebulan. Raya sebulan. So Okey. kita punya adat ialah kita punya, sebab nak sebut itu je kali ikutkan Aidilfitri, ikutkan sunnah. Tapi kita Malaysia ni kita tambah kemeriahan. Ya. Apa dia? Kena ada baju raya, duit raya. Which is tak salah. Baju raya pula 18 pasal. Nampak tak? In general tak salah. Lepas tak pakai lagi. Orang dia tak pakai lagi. Okey. Amin. Tapi saya nak sentuh juga berkenaan dengan duit raya tu kan. Macam tadi kita cakap menjadi trend kita untuk kita lebih untuk memberi duit raya. Tetapi ada juga mereka ni kadang-kadang macam Fiza cakap, dia tak balik kampung sebab dia takut nak orang tanya dia pasal duit raya dan sebagainya. Macam mana kita nak expectation tu, macam mana kita nak kurangkan dan pemahaman untuk semua orang tu. Tengok member kerja TV3 pula kan. Banyak ni dia cik. Okey. Sebab tu saya kata kita ni kadang-kadang melebihkan adat daripada ibadat. Adat kita ialah baju raya, duit raya. Tapi kejap. Kita simpan. Faham? Kita nak saksikan dulu apa ini mungkin pandangan mereka di luar sana berkenaan dengan topik kita hari ini. Seronok pula bersembang. Silakan. Bagi saya benda tu tak wajib, tapi kalau kita mampu, kita bagi je lah dekat budak-budak, bagi budak-budak happy. So raya kita nak happy-happy kan, so kita apa salahnya ada rezeki lebih, kita kongsi dengan budak-budak, dengan mak bapak, so dengan orang tua, bagi dia orang happy. So raya ni memang happy sangat-sangat. Sebenarnya duit raya ni kalau yang menerima yang seronok nanya kan, dengan mengeluarkan tu kan berdebar juga. Adalah sebenarnya duit raya ni atas kita lah, katakan atas kita. Untuk memberiakan lagi suasana sebenarnya. Bagi saya tak membebankan lah. Sebab kalau tak ada duit raya, macam tak meriah juga kerja kita kan. Lagi satu, kita nak bagi sokongan pada yang baru-baru nak belajar berpuasa. Ataupun kadang-kadang kita nak bagi hadiah. Jadi suasana raya tu nak bagi mak ayah ke adik-beradik ke. Bagi saya tak membebankan lah. So kalau ada lebih, kita boleh bagi lebih. Kalau ada sikit, kita bagi sikit. So yang penting sedekah tu lagi baik. So kita anggap sebagai hadiah pada saudara mara ataupun anak-anak. Kalau bagi saya, kita macam bersedekah pada budak-budak kan. Kiranya nak bagi budak-budak happy. Kalau macam saya tak menetapkan amount yang saya nak berikan duit raya lah. Saya bagi apa yang mampu saya bagilah. Yang mampu kita bagi untuk meraihkan anak-anak yang sebenarnya kan. Okey, ini daripada Zafir Aziz. Duit raya zakat fitrah dan semestinya bersedekah kita akan lebih ceria dan tenang. Lebih memberi lagi lebih kita mendapat. Saya baru sahaja dapat 100 dari seorang sahabat yang membuat tanjak dan beliau beri duit raya pada anak-anak saya sebab beliau dah berniat. Rezeki Allah kita beri pada orang, Allah kembalikan semula rezeki yang mengeratkan silaturahim. Ini rezeki lah, alhamdulillah kan. Okey, kita nak sambung berkenaan ekspektasi tadi tu. Stres tu. Awak pula kerja kat mana awak kan? Macam TV awak pula Fiza Sabjahan. Fiza Sabjahan pula kan. Aduh. Okay. Bro Amin kan? Alamak risau kita. Dia gini. Bila kita pertembungan antara adat dan ibadat. Sebab yang sunnahnya bila hari raya, Nabi sebut dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Nabi ada 2 pakaian khusus untuk hari Aidilfitri dan Aidil Adha. Nabi ajar kita bila hari raya pakai baju yang terbaik kita ada. Orang Malaysia ni definisi baju terbaik ialah kena beli baju baru. Okey, akibatnya ada orang sanggup berhutang demi untuk beli baju raya. Walhal kalau tak ada baju raya, okey je. Nampak tak kita kadang-kadang mengutamakan yang adat. Jadi wajib. Padahal tak ada pun tak apa. Sama juga duit raya. Dia asal usul duit raya ni kerana di dalam agama hari raya kita dituntut untuk kita bergembira dan menggembirakan orang. Maka timbullah duit raya. Tetapi sekarang ni duit raya itu dah jadi kewajipan. That's why saya berpesan pada diri saya dan juga para penonton, jangan anggap duit raya ni wajib. Kalau orang bagi, alhamdulillah. Betul. Jangan bila tak bagi, astaghfirullah. Bila orang bagi, alhamdulillah. Tak bagi pun, alhamdulillah. Oleh itu, saya nak ambil kesempatan kepada ibu bapa bila kita pergi beraya kat rumah orang. Orang Jawa panggil baraan kan. Okay, bila nak balik tu, janganlah ibu bapa jadi bukan pencetus kepada kebaikan tapi pencetus kepada duit. Duit raya tak ada ke? Mak bapak. Nampak tak? Tengah salam kan. Tengah salam. Duit raya tak ada ke? Takkan salam je. Mak bapak yang trigger. Dia benda ni kalau orang bagi tak apa. Tak bagi pun tak apa. Satu. Anak-anak pula bila dah dapat
bukalah kat rumah. Ataupun dalam kereta. Ni tak. Depan tu rumah tu. Lagi sakit jiwa, dibuka RM5 je. Lagi sakit hati, rumah sebelah RM10. Kita macam, berderau kan. That's why kepada adik-adik, siapa-siapalah yang dapat duit raya ni, bila dapat, simpan. Kalau boleh mak bapak ambil je, letak dalam handbag ke apa, kat rumah baru bagi dia nak kira, silakan. Duit raya bukan kewajipan. Duit raya hanyalah benda yang sunat. Kalau bagi, tak bagi, alhamdulillah. Sebab bila kita normalisasikan perkara ni, itu yang akan berlakunya macam orang macam tak payah raya lah, tak payah balik lah, tak payah pergi rumah orang sebab segan, tak mampu nak bagi duit raya dan sebagainya. Mungkin di kesempatan waktu yang berbaki singkat ini, kesimpulan daripada topik kita hari ini yang nak dikongsikan. Pertama, saya suka yang buat duit raya. Ayah saya pesan, kalau pergi di rumah orang, jangan minta duit. Kalau nak duit, minta dengan ayah. Jangan minta dengan orang. Satu. Kedua, kita ada masa berbaki lagi, tolonglah jangan lupa zakat fitrah. Saya belum bayar ni. Kena bayar zakat fitrah. Jangan risau pasal harga beras tempatan ke harga import, kita dah ada, pihak berkuasa dah tetapkan berapa, bayar je ikut harga tu. Okey, yang ketiga, saki baki Ramadan ni gunakan waktu untuk bersedekah. Dan bagi mereka yang belum settle hutang, tolong bayar hutang. Okey. Dan yang terakhir, dalam kita menyambut hari raya, tolonglah utamakan ibadah, kemudiankan adat. Kan ibadahnya ialah menjelang malam raya tu banyakkan istighfar, banyakkan berdoa, dan pagi raya pergi solat sunat raya. Kena ingat bila sunnah ni semua kena pergi. Even yang haid pun digalakkan pergi. Cuma jangan pergi solatlah. Sebab saya nampak masyarakat Melayu kita ni bila pagi raya, yang perempuan sediakan makanan, lelaki je pergi solat sunat raya. Nabi ajar tak, semua kena pergi. Okey, tak sempat nak mandi pagi tu lagi. Mak dah suruh cedok rendang. Nanti balik sembahyang raya nak terus makan, nak pesan salam kan. Okey, dan apa pun kita harapkan perkongsian dan juga pengisian hari ini dapat membuka mata kita dan juga memberi yang sangat orang kata satu sinar baru untuk raya tahun ni, untuk kita tak meminta-minta, kita lebih kepada menziarah dan juga bertanya khabar kan dalam tempoh Aidilfitri yang ada ni. Kita tak tahu. Termasuk jangan minta password wifi. Itu adab juga tu. Itu adab. Okey, semoga ada pemahaman yang lebih jelas lagi di atas perkongsian topik kita pada hari ini. Tapi jangan risau-risau pasal duit raya tu. Janganlah jadikan dia satu bebanan kan kepada kita sebab betul kita raya secara sederhana dan seadanya sebab lepas raya nanti anak-anak masih harus diberi makan, hutang-hutang harus dibayar dan kita raya mengikut kemampuan kita insya-Allah. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih Amin. Terima kasih banyak. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Ini isu nak kita kongsikan bersama dengan anda, khususnya ibu-ibu dan juga bapa ataupun penjaga yang sedang menonton ketika ini. Dan kalau biasa sejak kebelakangan ini mungkin sering kali kita dengarkan tentang bagaimana perkongsian-perkongsian yang melibatkan anak-anak ataupun murid sekolah ini tular, yang mana ada segelintir dalam kalangan guru-guru yang menjadikan anak-anak ini sebagai konten dalam kandungan media sosial mereka. Bagaimana kita nak melihat perkara ini dari sudut aspek yang lebih serius dan bagaimana juga pentingnya kesihatan mental dan juga bagaimana pentingnya untuk kita menjaga anak-anak ini dalam kandungan di media sosial. Ini nak kita kongsikan bersama dengan dua orang yang penting yang nak kita bicarakan tentang isu ini, iaitu Puan Mediha Mahmud selaku Ketua Pegawai Eksekutif daripada CMCF. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat, Alhamdulillah. Dah buat persiapan raya dah? Halfway. Okey. Dan kita juga bersama dengan Tuan Amiduddin Awang selaku Presiden Kesatuan Perkhidmatan Pengurusan Perguruan Kebangsaan NUTP. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, nak tanya dahululah kepada Puan Mediha kan. Kalau kita bercakap tentang isu inilah, ini isu yang kadang-kadang suka ataupun ramai dalam kalangan rakyat Malaysia ni bincangkan. Tetapi kita nak tahu apakah antara risiko terbesar sebenarnya penggunaan media sosial oleh guru yang apabila mereka melibatkan pelajar-pelajar di bawah umur ini? Saya rasa kalau nak kata risiko paling besar tu risiko kalau impact daripada tingkah laku guru di social media ini spill over ke kehidupan luar. Contohnya kalau guru mendedahkan privacy student, nama student, kelas student, sekolah student, jadi logik juga untuk orang di luar sana yang mungkin ada niat jahat seperti pedofil dan sebagainya untuk dapat mengenal pasti di mana mereka boleh mencari budak-budak ni. So itu adalah
risiko yang paling besar lah bagi saya. Tetapi kalau kita melihat pada peredaran zaman hari ini, media sosial ini dilihat sebagai satu medium yang ia juga boleh memberi informasi kepada masyarakat. Tetapi ini mungkin Tuan Amri nak kongsikanlah pula apa pendirian NUTP sendiri mengenai penggunaan media sosial oleh guru dengan pelajar. Benar, kita tak boleh menolak perkembangan terkini. Ini merupakan satu fenomena benda baru yang harus kita diterima oleh semua pihak. Dan dalam hal ini kita berpendirian bahawa tidak ada kesalahan sekiranya guru menjadikan media sosial mereka itu sebagai sesuatu yang boleh memberi kebaikan kepada pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Asalkan konten yang mereka jadikan murid mereka sebagai konten itu tadi tidak mempunyai unsur-unsur seperti lucah, sumbang, tidak ada benda-benda yang bersifat boleh memberikan kesan negatif. Dan faktor yang kedua adalah kita harapkan adalah perlu mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa dan penjaga, sebab kita tak mahu kadang-kadang kita melihat benda itu dilihat positif, tetapi sebenarnya apa yang masukkan dalam media sosial sebagai bahan media sosial itu tidak dipersetujui oleh ibu bapa dan penjaga. Satu, mesti benda itu mempunyai manfaat kepada pengajaran dan pembelajaran. Dan yang keduanya, kita harap benda ini perlu ada kebenaran daripada ibu bapa dan penjaga. Kalau nak berbalik kepada apa yang Puan Madiha kongsikan tadi tentang risiko terbesar, tetapi apa yang kita bincangkan hari ini tentang bagaimana untuk kita menjaga keselamatan dan juga kesihatan mental anak-anak ini, khususnya bagi pelajar di bawah umur ini. Mungkin Puan boleh kongsikan pula ataupun berikan beberapa contoh khusus penyalahgunaan seperti yang telah Puan kongsikan awal tadi. Kalau dalam pengamatan kami di Content Forum ni ada beberapa jenislah konten yang cikgu-cikgu kadang-kadang upload. Salah satu daripadanya kalau cikgu-cikgu mendedahkan aib seorang kanak-kanak tu. Contohnya kalau budak pergi sekolah, kan kalau kita imbas kembali zaman kita sekolah dulu, cikgu cakap, oh Ali dekat kelas 1 merah tu tadi nangis sebab tak buat homework. Dia cerita kat kelas sebelah. Tapi sekarang ni cerita tu bukan kat kelas sebelah dia, dekat grup sebelah. Satu Malaysia akan tahu. So benda tu akan efek mental juga dan akan efek hubungan di antara Ali dan kawan-kawan contohnya. Lagi satu, kalau cikgu-cikgu menggunakan pelajar ni, pelajar sekolah menengah ya, sebagai salah satu konten mereka, dia pilih pelajar yang handsome ke yang lawa tu, dia kata opa, ataupun kalau saya umur 20 tahun lagi muda ni boleh jadi suami saya atau isteri saya. Ada macam tu? Ada. Ada. So kita takut terjerumus ke grooming kan. Jadi benda-benda macam tu pun kita sangat-sangat tidak galakkan, dan ia ada satu perkara yang memang patut kita avoid lah. Ini yang penting ya, sebab ini kita nak jaga tentang kesihatan mental dan keselamatan anak-anak ini juga. Mungkin Tuan boleh kongsikan juga, adakah NUTP ataupun kementerian turut memberikan sebarang latihan atau sumber-sumber lah untuk guru-guru ni mengenai penggunaan media sosial yang bertanggungjawab. Maksudnya menggunakan media sosial dengan bertanggungjawab di bilik darjah. Latihan secara khususnya tak ada, tetapi di pihak Kementerian Pendidikan mereka ada mengeluarkan garis panduan penggunaan media sosial dalam kalangan warga Kementerian Pendidikan. Jadi pertama pada tahun 2017 mereka ada mengeluarkan garis panduan dan dikemaskini pada tahun 2023. Itu yang terkinilah. Jadi yang 2023 itu ada dimasukkan perkataan sekiranya ada nak menggunakan murid itu sebagai konten, perlu mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa dan penjaga. Jadi dalam hal ini kita mengharapkanlah 450,000 guru di seluruh negara kita, dan saya tahu sebahagian besarnya daripada mereka mempunyai media sosial. Mereka patuh kepada peraturan yang telah, garis panduan dan etika yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia itu, supaya tak berlakulah
sebagaimana yang telah dinyatakan tadi. Okey. Ini yang kita nak kongsikan juga dalam keterujaan. Kadang-kadang keterujaan lah, nak tengok ada likes, ada followers kan, nak viral, nak FYP dan sebagainya. Kadang-kadang terlepas pandang ataupun disebabkan oleh keterujaan tu terlupa ataupun terlanggar garis panduan yang harus diikuti. Ini yang mungkin Puan boleh kongsikan dengan dan perjelaskan tentang apa antara sebenarnya garis panduan etika yang perlu diikuti oleh guru apabila menggunakan media sosial di sekolah. Sebab saya kira ibu-ibu pun mungkin sangat concern tentang perkara ni. Sebab kadang-kadang kita tahu gambar anak saya dah viral dan sebagainya tanpa ibu bapa itu tahu sendiri. Mungkin Puan boleh kongsikan. Kalau ikutkan kami di forum kandungan ataupun konten forum ni, saya nak ucapkan tahniah juga kepada NUTP sebab mereka jadi ahli kami daripada dulu lagi. So kita ada satu kod kandungan yang meletakkan semua etika dan standard kandungan yang sesuai. So dia akan cakap pasal tak boleh eksploitasi kanak-kanak, explain kenapa kita tidak boleh mendedahkan kanak-kanak kepada overexposure dan sebagainya, efek kepada fizikal, mental, psychological dan sebagainya. Jadi kod kandungan ni boleh dijadikan sebagai bahan rujukan bukan sahaja untuk cikgu-cikgu tapi untuk ibu bapa juga sekali. Sebab the best practices ada di situ. Dan saya nak tambah sikit. Saya rasa cikgu-cikgu masa dululah kan, beberapa bulan lepas memang ada viral guru-guru yang agaknya ter-overexcited terlepas pandang. Tapi bila mereka tahu, mereka ada awareness pasal benda ni, saya nampak mereka akan turunkan dan mereka tak akan ulang benda tu. So, saya rasa salah satu perkara yang kami akan bekerjasama adalah untuk memberi lebih pendedahan tentang isu-isu ni. Terima kasih kepada you all jugalah untuk membantu kami. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada CMCF. Kalau kita nak cakap tentang pendedahan, Cak Na ni saya kira bukan sahaja guru-guru. Macam kita lihat bagaimana CMCF juga bekerjasama dengan NUTP. Tapi kalau kita nak menjadikan perkara ini lebih berjaya, pastinya ia memerlukan kerjasama daripada ramai pihak, termasuklah ibu bapa. Jadi mungkin boleh dikongsikan bagaimana NUTP bekerjasama dengan sekolah dan juga ibu bapa dalam mencegahlah penyalahgunaan pelajar di media sosial oleh guru. Sebab kadang-kadang kita pun mungkin tak tahu macam boleh ke tak boleh konten ni. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa. Macam mana tu? Ini ada boleh katakan satu benda barulah bagi kami. Kerana kita ni union biasanya kita banyak bercakap, berjuang tentang hal-hal kebajikan guru, tuntutan gaji, tentang allowance. Kan? Ini merupakan, tetapi kita pun perlu ada orang panggil sesuatu yang baru baik perlu kita sumbangkan kepada negara, kepada guru. Jadi dalam hal ini kita perlu menambahkanlah dari segi perjalanan program kita, aktiviti kita, kita perlulah lepas ini saya rasa NUTP dalam program bersama dengan ahli-ahli kita, guru-guru kita perlu memberikan lebih info, lebih hal-hal berkaitan dengan kursus, seminar ataupun forum yang berkaitan untuk menimbulkan kesedaran tentang kepentingan perkara ini supaya benda ini dapat lebih disebarluaskanlah dan mereka dapat share info-info yang bermanfaat ini kepada ibu bapa pula. Mereka lah sebenarnya yang berkait langsung dengan ibu bapa. Boleh keluarkan ni kot grafik konten boleh. Mereka ada grup WhatsApp bersama ibu bapa, semua ada. Itu boleh dikongsikan. Itu boleh broadcast. Akan lebih mudah. Okey, mungkin Puan Madiha ada sedikit pesanan lah ingin dikongsikan. Kalau kita bercakap hari ini bukan sahaja kita melihat peranan ini yang dipegang oleh CMCF, NUTP dalam memberi orang kata ruang dan pendedahan kepada masyarakat, tetapi bukan sahaja pihak sekolah tetapi ibu bapa juga harus Cak Na, ahli masyarakat. Yang penting sekarang kita tengok ekosistem kandungan kan, kita ada kandungan datang daripada pelbagai sumber dan macam-macam kandungan ni memang menjadi satu amanah dan tanggungjawab untuk semua pihak jalankan tanggungjawab masing-masing. Kita tak boleh rely hanya kepada cikgu. Ibu bapa pun kena tahu, pihak sekolah kena tahu, student sendiri pun kena tahu tentang digital safety, pasal media literacy, online safety dan sebagainya. Jadi saya memang suka untuk macam Tuan Aminuddin kata tadi, macam nak mempertahankan hak guru itu pun termasuk sekali dalam isu ni. Sebab apabila kita mendedahkan ataupun meletakkan kandungan yang mungkin melanggar undang-undang ataupun melanggar etika, nanti benda itu datang balik kepada kita. Mungkin ada efek kepada cikgu sendiri. So ilmu ataupun pengetahuan tentang perkara-perkara ini seperti etika kandungan semua ni sepatutnya diambil tahu oleh semua pihak, semua masyarakat sekali. Saya sangat setuju ni sebab kadang-kadang kita tengok kalau konten tu tak bersesuaian, jangan pula kita pergi sebarkan kepada orang lain. Kita hentikan di situ, bermakna kita juga boleh menjaga keselamatan dan juga kesihatan mental kanak-kanak ini. Sedikit pesanan ringkas daripada Tuan. Sekiranya ibu bapa dapatilah mungkin guru ini tersilap memasukkan anak mereka sebagai konten, saya rasa mereka boleh menghubungi guru tersebut untuk
menyatakan rasa mungkin tak puas hati mereka, tak senang mereka. Saya rasa guru akan dengan sukarela, dengan gembira untuk menurunkan kandungan itu. Atau kalaulah benda tu lebih serius, tak ada penyelesaian, mereka boleh terus kepada MC. Lapor kepada MC akan boleh mengarahkanlah penurunan kandungan tersebut. Cuma kalau untuk MC tu kalau boleh, kalau isu tu betul-betul serius lah. Tapi pergilah kepada guru pihak sekolah. Pergi kepada guru dan sebagai ahli masyarakat macam Puan kata tadi, kita kena jalankan tanggungjawab kita lah kan. Kalau kita rasa konten tu tak bersesuai, janganlah kita pergi broadcast pula kat kita punya grup sebelah. Lepas tu kita repost dan sebagainya. Kita jangan buat begitu. Walaupun kadang-kadang niat tu baik, kita repost untuk kata jangan buat macam ni, tapi masalahnya kita repost. Jadi orang lain dah tertengok kan. Okey. Mungkin ada sedikit ucapan raya ke nak ditujukan kepada ahli keluarga, kepada sesiapa? Saya nak ucapkan selamat hari raya lah kepada semua guru yang ada di seluruh negara, 450,000 guru. Selamat Hari Raya Aidilfitri, dan harap dapat ambil maklumlah tentang isu-isu yang kita bangkitkan pada hari ini supaya tak jadi lagi selepas raya nanti. InsyaAllah ada raya. Okey, Puan Madiha. Saya pun ucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin kepada family saya di luar dan semua masyarakat Malaysia di luar sana. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Madiha dan juga Tuan Aminuddin di atas perkongsian ini tadi. Dan semoga kita semua cakna, bukan saja pihak CMCF, NUTP, sekolah ataupun ibu bapa, tapi kita juga harus memainkan peranan kita sebagai ahli masyarakat dalam kita menjaga keselamatan dan juga kesihatan mental kanak-kanak ini di dalam kandungan media sosial. InsyaAllah kita nak berehat dahulu seketika. Kembali lagi selepas ini bersama dengan Fatin. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Selamat datang ke Siti Mimah. Siti Mimah kembali, tapi kita salah platform. Kita tak pakar tapi kita nak kongsi. Okey, kita bukan di Siti Mimah tapi kita di platform WHI Digital, yang mana pada malam ini anda berpeluang untuk menyaksikan episod akhir Siti Mimah. Bukan malam ni lah, minggu ni lah kan. Kejap je kan. Jadi janganlah lepaskan peluang untuk dengar apa yang kami nak borak pada malam ni kan. Kita simpan dulu sedih. Yang pasti korang kena orang kata janji untuk bersama dengan kami jam 8 malam ni. Kalau tak sempat nak tengok, boleh tengok juga di platform TV3, di Audio Plus kan. Hari ni episod akhir. Malam ni nak esok episod akhir. Sebab kita ada bahagi kepada dua bahagian. Jadi dengarkanlah apa perkongsian ni, sebab kan malam ni cerita sedih juga. Ada orang nangis. Ada? Ada ke? Saya ingat balik, lupalah. Itu dah episod lain lah. Okey, jadi jangan lepaskan peluang pada jam 8 malam ini. Siapa-siapa nak buat persiapan, nak buat kuih raya ataupun nak pergi ke solat tarawih tu, boleh anda dengarkan di platform digital TV3 dan juga di Audio Plus. Okey, itu berkenaan dengan Siti Mimah. Ini pula kita nak kongsikan berkenaan dengan sembang sahur. Setiap langkah berjaga-jaga mampu menyelamatkan satu nyawa, jaga keselamatan dan lindungi nyawa. Ini adalah topik keselamatan jalan raya menjelang Aidilfitri yang akan dibincangkan bersama pakar Abang Gan dan juga Abang Japar. Jadi jangan lupa untuk saksikan sembang sahur pada jam 11 malam ini, dan juga anda boleh stream melalui Tonton. Ya, betul. Jadi sama-samalah kita semarakkan program-program hebat di TV3 ini. Okey, dan selesai untuk hari ini, hari Khamis. Dan esok kita untuk hikayat perkahwinan lah, tetapi esok kita bawakan topik pulang beraya. Ini konsep siapa nak raya kampung mana? Bukan. Saya kira macam esok ni boleh juga kita kongsikan sebegitulah, tapi lebih juga kepada macam mana peluang yang ada ni kita baliklah kampung. Sebab kadang-kadang ada macam anggota-anggota keselamatan kita ni, mereka terpaksa bertugas dan sebagainya, mereka tak dapat pulang ke kampung dan sebagainya. Dan esok juga kami akan kongsikan kepada anda episod ataupun edisi terakhir WHI Kongsi, yang mana tim penerbitan Wanita hari ini berkesempatan bersahur dan juga berbuka puasa bersama dengan anggota Tentera Darat Malaysia di pos Tanjung Sepang, Johor. Itu pengalaman yang berbeza bagi tim produksi Wanita hari ini, sebab mereka masuk ke hutan, masak dan sebagainya. Awak kan? Okey, dan apa pun kami harapkan anda terus kita sebarkan positivity dan juga untuk persiapan tu kata jangan kelang kabut lah. Ada 5 hari lagi. Betul ke? 5 hari lagi awak balik kampung. Awak dah bersiap
siaran last hari ni kan? Itulah Selamat Hari Raya untuk saya penonton. pun ucapkan Selamat Hari Raya juga untuk penonton-penonton. Tapi tak apa, kawan-kawan saya ada lagi. Kawan-kawan saya ada, dan apa pun kita nak balik untuk kita bersama-sama dengan keluarga lah. Itu yang paling penting sekali. Okey, yang paling penting sekali hargai masa yang ada ini bersama dengan insan-insan yang anda sayangi, sebab dalam tempoh 5 hari ni macam-macam boleh berlaku. Jadi hargai setiap detik ataupun saat yang ada ini. Buat persiapan tu, yang paling penting sekali jaga kesihatan, berhati-hati dan jaga keselamatan diri. Pesan dekat jiran tetangga. Kalau nak pulang ke kampung tu kena bagi tahulah kan kita tak ada berapa hari dan sebagainya. Betul lah, dan juga kita kena jimat cermat juga, sebab bukanlah kita nak orang kata habiskan segala-galanya untuk hari raya ni. Selepas raya itu pun penting juga untuk kita teruskan hidup. Jadi bersederhana sajalah untuk hari raya ini. InsyaAllah. Okey, kita kembali lagi esok bersama dengan rakan-rakan yang lain. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terus jaga diri anda. Assalamualaikum. Bye. Saudara